Umum mengetahui dalam program dokumenter yang lalu, Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM sebagai badan bukan kerajaan, yakni NGO, sentiasa berusaha menangani pelbagai isu permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dalam menolong golongan yang kurang berkemampuan atau mana-mana pihak yang memerlukan bantuan. Namun di sebalik ini, badan NGO menghadapi cabaran dan dugaannya yang tersendiri. Salah satunya adalah mencari pelapis pemimpin yang berdedikasi tinggi untuk menerajui MKM di masa akan datang. Adakah pelapis baru ini mampu untuk meneruskan perjuangan MKM atau tidak? Masalahnya sebenarnya masalah kami, iaitu masalah MKM. MKM yang sebenarnya kami ni NGO yang tak mempunyai sumber kewangan. Jadi malar kami memviralkan, meminta derma pada projek-projek. Nombor telefon saya sama nombor telefon Datin Intan ni memang banyak dah tahu pasal kami viralkan. Dan ada orang mungkin kelanguan mendapat viral posting dari kami. Tapi bagi kami itu, kami terpaksa menebal muar lah. Menebal muar, ini kami membuat untuk membantu orang. Mendapatkan dana adalah masalah utama. Tapi Alhamdulillah MKM sebenarnya kami sudah berbuat kerja amal ni dari tahun 2009. Alhamdulillah banyak penderma-penderma yang memang percaya dengan kerja kami dan banyak selalunya mendapat derma yang baik. Hasil dari kepercayaan yang tidak berbelah bagi daripada penderma-penderma inilah MKM dapat terus mengatur dan menyusun pelbagai program kemasyarakatan sepanjang tahun. Setiap minggu memang ada klien-klien atau mereka yang mengetahui tentang MKM, mereka akan menelpon ahli-ahli MKM untuk meminta bantuan yang mendesak. Bantuan-bantuan begini selalunya bantuan seperti kebanyakannya adalah dari segi pemakanan yang sebenarnya. Pemakanan susu, pemakanan susu untuk anak damit sama susu untuk orang tua. Dan juga diapers orang tua, lebih diapers orang tua. Kadang-kadangnya makanan biasa. Disebabkan jumlah klien yakni para penerima bantuan yang kian meningkat, MKM memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Di sinilah MKM menghadapi kesukaran. Walaupun MKM mempunyai ahli lebih 70 orang, tetapi banyak yang tidak boleh aktif sebabnya mereka bekerja.
kami terdapat mungkin 20 orang atau lebih yang warga emas lah, yang warga emas yang sudah pencen ataupun separuh pencen. Bagi Tuan Yusuf Halim, mencari pelapis baru MKM yang sanggup meluangkan lebih banyak masa untuk membantu masyarakat bukanlah mudah. Namun, beliau tetap tidak berputus asa dan percaya masih ramai golongan belia di luar sana yang dapat memberikan sokongan padu terhadap inisiatif MKM. Jadi, untuk mendapatkan orang yang boleh meluangkan masa itu dan mahu membuat perkara-perkara kebajikan begini, itu kadang-kadang dia masalah, terutama di bulan puasa sebab projek kami banyak. Tapi di bulan puasa kami juga mendapat sokongan daripada sukarelawan daripada pihak swasta, sukarelawan dari penuntut-penuntut. Dikala MKM mengalami krisis tenaga kerja ini, muncullah sekumpulan belia yang tampil ke depan untuk memberikan nafas baru kepada MKM. Dari sini, tertubuhlah satu unit di bawah MKM yang dipanggil Youth Wing MKM atau Sayap Belia MKM pada tahun 2020. Unit ini diterajui oleh para belia yang bersedia mengorbankan masa dan tenaga mereka untuk berbakti kepada masyarakat. Salah seorang belia tersebut adalah Awang Muhammad Masrur bin Abang Zainuddin. Beliau adalah ketua bersama Youth Wing MKM dan ahli jawatan tertinggi MKM. Beliau menyertai MKM pada hujung tahun 2019. Semasa menyertai program eksekutif muda anjuran Jabatan Perdana Menteri, kumpulan belia bekerjasama dengan MKM dalam sebuah projek kemasyarakatan. Keikhlasan dan kesungguhan MKM dalam sama-sama membantu masyarakat membuka mata beliau. Setelah tamat mengikuti program tersebut, beliau meneruskan penglibatan dengan MKM. Sebenarnya saya memang sudah lama berkeinginan untuk melibatkan diri dalam hal ehwal pembangunan dan bantuan masyarakat, tetapi saya ini jenisnya kuat berangan-angan, angan-angan untuk menyertai tapi tidak kesampaian untuk melaksanakannya. Walau bagaimanapun peluang tersebut memang sentiasa ada, hanya ikut diri untuk mengusahakannya atau tidak. Jadi saya mengambil langkah untuk mendorong diri saya untuk menyertai MKM. Hajat untuk menyertai itu timbul dari rasa ingin menyumbangkan kepada masyarakat walaupun sedikit. Alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sememangnya saya syukuri. Tetapi rezeki itu milik Allah kesemuanya dan kita seharusnya berkongsi rezeki itu terutama kepada mereka yang kurang berkemampuan. Mana yang dapat dibantu, kita usahakan untuk membantu walaupun sedikit sebanyak mana yang boleh. Pada awalnya, Awang Muhammad Masrur menyertai MKM sebagai ahli biasa. Beliau menjinak-jinakkan diri dalam bidang kemasyarakatan dan belajar selok-belok cara membantu mengikut strategi yang berkesan. Dalam tempoh ini, Awang Muhammad Masrur mendapati beliau tidak keseorangan. Ada belia lainnya yang mempunyai hasrat dan impian yang sama dengan beliau. Salah seorang belia tersebut adalah Dayang Hajah Hamizah binti Datuk Peduka Haji Muhammad Noor.
Jadi keputusan saya untuk menyertai MKM itu sebenarnya datangnya dari bermulanya dari pendedahan saya kepada MKM adalah apabila saya berkecimpung dalam projek-projek khidmat masyarakat semasa saya menjalani program yang executive program pada tahun 2017 dan 2018. Dan dari selepas menjalani program itu saya juga ada lahirnya keinginan untuk terus menyumbang kepada masyarakat dengan cara yang lebih berpanjangan atau supaya ia lebih sustainable. Jadi dari sana saya juga membuat keputusan untuk mengikuti sebuah organisasi yang memang sudah sedia ada dan yang juga suatu organisasi yang sudah lama bergiat di dalam bidang khidmat masyarakat ini. Dan juga saya ingin memilih satu organisasi yang mendapat kepercayaan dari orang ramai. Kehadiran generasi baru MKM yang berdedikasi tinggi ini memberi sinar harapan kepada masalah kekurangan tenaga kerja MKM. Bukan itu sahaja, tenaga muda ini memberi inspirasi kepada MKM untuk meluaskan lagi skop bantuan terhadap golongan belia. Pelbagai program dan inisiatif mula dibentuk untuk menangani isu-isu berkaitan dengan belia. Atas dasar baru ini, Awang Muhammad Masrur dan Dayang Hajah Hamizah diberi kepercayaan untuk mengemudi Youth Wing MKM. Setelah penubuhannya, Youth Wing MKM telah berjaya mengendalikan beberapa projek bantuan di negara ini. Antaranya adalah MKM Youth Camp yang dilaksanakan selama 3 hari pada bulan Disember 2020 bersempena dengan Day of Action. Di sini, belia MKM menjemput seramai 30 orang anak-anak klien MKM untuk menjalani program pembangunan jati diri dalam pelbagai aspek seperti kepimpinan, komunikasi, kerohanian dan keusahawanan. Kedua projek High Tea MKM iaitu satu percubaan baru MKM dalam bidang keusahawanan untuk menambah dana tabung MKM. Projek tersebut telah mengajar belia MKM untuk mendalami bidang perkhidmatan pelanggan, disiplin, pengurusan dan sebagainya. Ketiga, projek World Children's Day tahun 2020 dan 2021 yang beri kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan hak-hak asasi kanak-kanak. Keempat, projek pengagihan penyungkaian di bulan Ramadan bagi tahun 2020 dan 2021 kepada klien-klien NKM. Projek ini adalah projek terbesar yang dikendalikan oleh belia MKM setakat ini. Projek pengagihan penyungkaian di bulan Ramadan ini merangkumi semua daerah di negara ini. Di daerah Belait, seramai 145 orang klien menerima sumbangan di bawah projek ini. Manakala di daerah Temburong, belia MKM mengulurkan bantuan kepada 116 orang klien.
Di daerah Temburung, acara tersebut diadakan di Hotel Stoneville. Sungkai bersama klien dilaratkan juga kepada Kampung Menunggul seramai 185 orang klien serta 600 orang klien bagi daerah Brunei dan Muara. Bagi belia MKM, kejayaan projek ini menyuntik semangat dan keyakinan diri untuk lebih banyak berbakti lagi kepada masyarakat. Salah seorang belia MKM yang terlibat dengan projek tersebut adalah Awang Muhammad Syahrul Nazari. Saya mula menyertai MKM sejak saya masih kecil, mengikut ibu saya yang itu ahli jawatan kuasa MKM bahagian pentadbiran. Saya berkeinginan masuk MKM untuk menolong orang and then untuk membantu ibu saya yang sedang bekerja di sini sambil belajar and then sambil membantu sini. Kadang-kadang kalau semasa saya waktu bersekolah, selepas bersekolah saya terus ke MKM, ke office sini untuk melakukan aktiviti. Bagi Awang Muhammad Masrur, perjalanan beliau dalam bidang kemasyarakatan ini masih jauh lagi dan banyak yang perlu dipelajari. Beliau tahu masa depan MKM terletak di tangan beliau dan juga belia lainnya. Sejujurnya, membahagikan masa adalah satu cabaran besar buat saya, terutama sekali kerana saya juga sedang berkhidmat di sektor perkhidmatan awam. Tugasan di pejabat pun tidak kurang mencabar. Jadi saya perlulah berbahagi-bahagi masa untuk mengikut kepentingan semasa. Tidak dinafikan memang ada masanya terasa letih, terasa burn out. Hendaklah pandai mengundur diri dan ambil masa seketika untuk berehat. Akan tetapi kerja-kerja amal bersama MKM adalah secara voluntary dan dilakukan kerana ingin membantu mereka yang kurang bernasib baik. Itulah yang selalu difikirkan, selalu diingatkan kembali apa tujuan asal untuk menyertai MKM. Perlu juga dibahagikan dan juga tidak kurang pentingnya ialah masa untuk diri sendiri dengan aktiviti bersama keluarga dan kawan-kawan, buat hobi, aktiviti riadah, rehat. Ini semua demi menjaga kesihatan mental, supaya kesemua tugasan ini, tidak kira tugasan kerja ataupun tugasan kerja amal, dapat dijalankan sebaiknya. Bagi Dayang Hajah Hamiza, projek-projek yang telah dilakukan hanyalah satu permulaan.
Beliau yakin MKM boleh pergi lebih jauh lagi dengan adanya sokongan padu golongan belia. Beliau juga sudah mempunyai rancangan tersendiri untuk MKM. Dari segi inisiatif pula, apa yang saya ingin terus sumbangkan dan laksanakan adalah untuk meningkatkan lagi penglibatan para belia dalam usaha khidmat masyarakat ini dan kesukarelawan dengan menjemput belia-belia untuk ikut menjadi ahli MKM. Dan yang kedua adalah untuk dari segi meningkatkan dan memanfaatkan lagi penggunaan teknologi, media kreatif dan media sosial dalam mencapai maklumat MKM. Kisah belia MKM ini menjadi bukti bahawa ada belia yang tidak takut tampil ke hadapan dan bersedia mengalas tanggungjawab yang besar. Mereka menjadi sumber inspirasi kepada belia lainnya untuk sama-sama berkhidmat serta berbakti kepada masyarakat dan negara.